عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama lagi pada malam ini. Terlebih dahulu sebelum kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-23, jadi malam ini saya nak sebut beberapa perkara yang berkaitan dengan kita bincang sebelum ini sebagai fakta tambahan. Jadi malam ini kita tidak guna PowerPoint ya. InsyaAllah minggu hadapan. Jadi pada malam ini perbincangan kita masih lagi berkenaan hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23 secara khususnya malam ini saya nak bincang berkenaan dengan seperti mana disebut oleh Nabi SAW dalam teks. Saya baca sekali lagi sebagai peringatan untuk hadirin dan hadirat. Hadis yang ke-23 an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru diya' wal-qur'anu hujjatun lak aw 'alayk kullu an-nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiqha aw mubiqha rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Abi Malik yaitu Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuhur itu ataupun bersuci itu adalah sebahagian daripada keimanan. Ungkapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ungkapan subhanallah dan alhamdulillah kedua-duanya memenuhi atau ianya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu diya atau disebut juga dengan cahaya, Al-Quran itu hujjah yang membela ataupun yang mendakwa engkau. Setiap manusia pada waktu pagi mereka keluar bekerja, maka ada di kalangan mereka yang telah menjual dirinya. Ada yang menjual dirinya, maksudnya mana berusaha untuk membebaskan diri dia daripada sentuhan azab Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Namun ada juga manusia yang keluar pada waktu pagi dengan melakukan amalan yang bersifat derhaka kepada Allah, maka ia sebenarnya telah memusnahkan diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi at-tuhur syatrul iman kita telah berbincang ya. Bersuci sebahagian daripada keimanan kita telah bincang. Cuma pada malam ini saya nak sentuh yang disebut alhamdulillah tamla'ul mizan itu. Ungkapan alhamdulillah itu sehingga memenuhi timbangan. Jadi kita nak tengoklah. Jadi saya petik dalam Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dia ni bincang khusus tentang hadis. Panjanglah perbincangan, panjanglah, cuma tak saya perintah ni pun dah 18 muka surat.
Dia panjang sungguh lah, cuma saya nak petik-petik biar kita nak apa maksud alhamdulillah sampai memenuhi timbangan ini dari sudut mana. Ini kiranya saya ambil ni petik-petik dalam kitab dia 18 muka surat, cuma saya akan cuba ringkas lagi, ambil poin-poin yang saya kira untuk supaya kita lebih faham lagi apa maksud alhamdulillah dalam konteks kehidupan kita, makna alhamdulillah itu sendiri, dan bila diterjemah ke dalam kehidupan kita sebagai Muslim, bagaimana kita nak amalnya dan kesannya bagaimana. Pertama sekali, jadi subhanallah tu kita akan bincang semula. Amalan ini khusus saya nak ambil berkenaan dengan alhamdulillah itu sendiri, supaya bila kita sebut itu benar-benar ianya menepati tamla'ul mizan itu. Jadi kalimah alhamdulillah yang biasa kita terjemah dengan erti pujian, segala pujian kepada Allah. Jadi banyaklah kalau kita perhati pada ayat-ayat Al-Quran, bahkan ulama kita bila ulama kita misal pujian dia bila kalimah yang ada makna hamdun atau mushtaq daripada hamdun, sama ada fi'il mudhari' atau fi'il amr, asalkan memberi erti pujian yang berkait dengan kalimah itu. Dia bila dalam 30 juz Al-Quran itu bila dia kata ada sekitar 40 tepat yang menyebutkan kalimah hamd, pujian itu. Jadi banyak, taklah 40 dalam Al-Quran itu. Dalam pelbagai konteks ayat, dalam pelbagai maksud, dalam pelbagai perkara yang Allah nak sebut, yang mana keseluruhannya disimpulkan oleh Imam Ibn Taymiyah dalam dua perkara. Kalau kita tengok ayat ni secara umumnya, ayat-ayat yang menyebutkan kita pujian Allah kepada diri dia sendiri, pujian Allah kepada umat Islam, pujian Allah kepada orang yang sanggup mati untuk agama dia, ada sekitar 40 tempat dalam Quran, dalam pelbagai konteks lah. Misalnya dalam kitab ni disebut, dia kata nas-nas dalam Al-Quran, ini kita tidak kira hadis, kira Quran saja. Kira Quran saja. Bila dibilang ada 40. Jadi nas-nas dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada makna hamd secara umum itu banyaklah. Misalnya berkenaan dengan kejadian Allah, berkenaan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat, dan seterusnya. Suratul Mulk, patut alhamdulillahirabbil alamin dalam konteks itu. Ada berbentuk Allah puji diri dia sendiri, ada berbentuk Allah puji kegigihan umat Islam berdua, macam-macam ayat. Konteks dia tu berbeza. Tu panjanglah disebut tu. Kita tidak nak sebut tu. Cumanya Imam Ibn Taymiyah dia kata dia tengok kesudah bila buat kajian, dia kata kita boleh simpulkan dua perkara. Dia kata dua perkara. Kita boleh simpulkan dua perkara. Yang pertama, ni secara umum lah, secara umum, kita nak sebut secara umum, bahawa ayat Al-Quran yang menyebut kata hamd itu, dia ada yang bersifat menyentuh berkenaan Allah secara bersebab. Allah puji diri dia bersebab. Maknanya sebab. Sebab apa? Layak kita kata segala pujian bagi Allah. Kenapa? Misalnya dalam surah Al-Fatihah itulah. Dalam surah Al-Fatihah itu, alhamdulillahirabbil alamin ila akhiril ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maknanya segala pujian bagi Allah, Tuhan yang Rabbil Alamin. Rabbil Alamin dari segi terjemahan dia, Tuhan yang mencipta alam keseluruhan, dan Allah itu jugalah yang mengurus alam ini, yang kita sebut sebagai tauhid rububiyah. Itulah dalam pembahagian tu. Ini maknanya kita pakai dalam konteks itulah tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Untuk mengajar usuluddin ni dia ada juga dua gitulah. Jadi Rabb situ dengan erti mencipta dan mengurus apa yang dicipta. Allah mampu cipta dan mampu mengurus apa yang dia cipta. Jadi layak dia disebut alhamdulillah, segala pujian. Bahkan itu hakikat pujian yang sebenarnya tidak ada tolak banding,
yang kita sebut bahawa ini menyabitkan segala sifat-sifat kamalat kepada Allah, itulah kandungan mana alhamdu itu memang layak. Sebab apa? Sebab Allah yang mencipta alam ini dan Allah yang mengurus alam ini. Kalau kita belajar usul apa makna makhluk? Masih wallah makhluk. Selain Allah tu makhluk mudah. Selain Allah tu makhluk. Gitu. Jadi waktu kita simpulkan maknanya pujian itu Allah sebut sebab apa? Layak dia dengan alhamd itu. Kerana dia mencipta. Asal lagi dia panggil Allah puji dia sendiri dengan sebab yang tidak khusus, tetapi sebab yang mufassalah, sebab secara umum. Misalnya dalam ayat wa qala alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka berkata, segala pujian bagi Allah, Tuhan yang telah membimbing kita ke jalan yang benar ini. Kalaulah kiranya Allah tidak bimbing kita, pasti kita tidak akan terpimpin, kita tidak akan mungkin dapat hidayah. Ini sebab secara umum dikira gitu. Sebab secara umum. Hak tu je asal dia. Maknanya kita ni boleh jadi beriman kerana hidayat daripada itu hakikat. Itu hakikat. Walaupun sebab untuk terima hidayat tu banyak sebab-sebab. Setengah tu kerana melalui pembacaan, setengah tu kerana terpegun dengan budaya, sikap, akhlak umat Islam, ataupun dia benci pada cara hidup lama. Macam-macam sebab mana itu. Itu hak zahir. Itu yang zahir. Hakikat sebenarnya. Sebab awal cerdik pun, ramai awal cerdik atas dunia. Habis dia cerdik diiktiraf oleh dunia. Tetapi tak terima hidayat. Semua lemah. Saya pun tak ingat tahu berapa dah. Dia ada bukan apa ni setiausaha PBB hak mula-mula orang Asia nama hutan, dia orang Burma dulu ni ada. Dia tu orang Burma. Katanya PhD banyak benar. Datuk Musa kata boleh buat TK PhD banyak. Cerdik dah siapa diberi kepercayaan mengurus sebagai setiausaha PBB. Jaga sekali pelik di Burma dia semua lembu. Mana dengan kecerdikan dia tak mampu dia nak suluh agama. Sebab tu akal manusia hakikat semata-mata akal lah. Semata-mata akal tak mampu. Dia perlu pada suatu bentuk kita kata bimbingan daripada ilmu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru mampu. Benda lain dia boleh buat. Tapi dalam bab agama tak boleh. Dalam bab agama Allah tidak izin kita fikir untuk tentukan kedudukan status agama. Itu tak boleh. Khususnya dalam bab ibadat tidak diizinkan. Kalau bui kepada manusia kebenaran untuk buat tu, dia akan jadi macam-macam. Pelik-pelik akan jadi. Dia kena ada satu standard yang jelas daripada Allah, jelas melalui utusan dia resmi Nabi SAW. Jadi itu dua perkara lah. Dua perkara itu. Orang panggil sebab secara khusus dan sebab secara umum. Itu. Lepas tu huraian dia tak apalah tu. Cuma kata hamd itu sendiri, kalau kita nak lihat dari segi bahasa lah, kita nak lihat dari segi bahasa, dia dengan erti pujian, dengan erti seperti mana kita sebut, makna pujian. Tetapi dari segi luar, kalau kita tengok, kita tak akan boleh faham makna alhamdulillah, hamdu, kita tengok dalam kitab luar, sebesar mana pun, kita tak akan boleh faham sebagaimana makna dalam syariat, tak akan boleh faham. Kalimah hamdu, kita boleh tengok dalam kitab, dalam kamus-kamus mana pun. Lisanul Arab ke misalnya. Tetapi kalau sekadar bahasa, kalau kita faham sekadar bahasa, tidak lebih daripada pemahaman Abu Jahal, pemahaman Abu Lahab, tidak lebih daripada itu. Maknanya alhamdulillah telah diberi nilai tambah oleh agama. Alhamdulillah. Kalimah alhamdulillah telah diberi diangkat makna dia tu melebihi nilai bahasa itu. Yang mana dalam kalimah alhamdulillah, alhamdulillah itu sendiri dia ada makna pujian dalam konteks kita puji kepada yang layak, yang sebenar-benar layak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan mana-mana pun. Saya tu tengok banyaklah, kita tu tengok ulama itu supo je orang. Alhamdulillah, tak ada khilaf. Dia kata alhamdulillah ni dia memberi erti kita isbatul kamalat lillah.
kita menyabitkan semua sifat-sifat yang sempurna kepada Allah. Dan dalam masa yang sama, bila kita menyabitkan sifat yang sempurna kepada Allah, maka dalam masa yang sama walaupun tidak sebut, dia ada dengan sendiri suatu makna menafikan yang kurang kepada Allah. Itu lebihan makna kalau kita nak banding dengan subhanallah. Kerana subhanallah ini dia lebih menjurus kepada at-tanzih, menyucikan, membersihkan Allah, menolak sifat-sifat naqais, sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang kira tidak sesuai dengan Allah tu. Jadi tolak itu subhanallah. Ulama timur gitu makna dia. Kerana sabaha itu sendiri dari segi bahasa Arab maknanya ba'udah ataupun ab'ada, makna menjauhkan, makna dari segi bahasa. Maknanya bila kita kata subhanallah, makna kita menjauhkan sifat-sifat yang kurang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kembali pada alhamdulillah ini. Jadi alhamdulillah ni sebenarnya ada juga ulama yang sebut bahawa dia sebenarnya sama dengan iman itu sendiri. Alhamdulillah ada yang disebut begitu juga. Kenapa? Kerana menyabitkan semua sifat-sifat sempurna dan dalam masa yang sama menghindarkan, menjauh, menolak, membersihkan kalau sekiranya ada pelintas sifat-sifat naqais, sifat-sifat kurang pada Allah. Itu makna iman lah tu. Kerana iman ni dia ada dua ciri besar dia. Dia panggil at-tahalli wa at-takhalli. Dua. At-tahalli ni makna bila kita beriman kepada Allah, kita kena hiasi, kita kena sabitkan pada Allah yang sempurna. Hak sifat semua. Dalam masa yang sama kita kena takhalli, buang semua sifat-sifat yang tidak sempurna pada Allah. Ataupun setengah ulama menyebutkan dengan bahasa bila kita kata beriman pada Allah, yang kita kata tauhid itu, dia mesti ada dua selalu. Tauhid ni. Apa dia? Terima Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah, yang berhak disembah. Dalam masa yang sama dia tolak benda yang dikatakan syirik pada Allah. Serentak berlaku, baru dikatakan tauhid. Kalau dalam masa yang sama ada tauhid, ada syirik, ada mendua ke Tuhan, itu tidak tauhid. Itu panggil syirik. Syirik ni bukan tolak Tuhan, tidak. Syirik ni bukan tolak Tuhan secara total, tidak. Tetapi dia mengambil Tuhan dari, ada ketika terima Tuhan, ada ketika terima yang lain. Mana macam ada pilih-pilih gitu. Misalnya sebab tu bahaya tu. Sebab tu bahaya. Sebab tu dalam hadis banyak benar kita tengok dalam hadis bab usuluddin, Nabi beringat jangan yang ada pada diri kita ni, dalam pahaman kita ataupun di sekitar kita atau pada tubuh kita sesuatu yang boleh menyebabkan kita jadi terlintas pergantungan hidup kita kepada yang lain. Walaupun satu saat kalau ada cincin ke, jet, ikutlah ke dia, tangkap ke, pen ke, lalu nada, obat ke, jangan ada. Kalau ada tu kena buat. Sebab apa? Jelas dalam hadis Nabi sebut takut meninggal masa tu. Ketika as-samak tu tidak pada Allah, tu meninggal. Pada waktu tu dikira su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan yang tidak beriman. Atau kena jaga molek tu. Dia tak boleh. Sebab dia bab iman, dia tak ada kompromi. Dia tak ada tolak ansur dalam bab iman. Memang benda yang tegas. Kalau kita tengok teks agama pun, kalau berkait dengan akidah ni, bahasa dia memang tegas. Bahasa dia kemah. Tidak bahasa longgar. Dan hamd itu sendiri, kalau kita tengok pun, misalnya al-hamid sifat dia. Hamd itu masdar hamd, kepujian. Sifat dia hamid, yang maha terpuji. Hak itu salah satu daripada nama Allah, asma min asma'illah al-husna. Itu seperti mana yang kita maklum lah. Beberapa perkara lagi yang berkaitan sebelum kita pergi pada penggunaan harian kita. Alhamdulillah ini saya nak sebut beberapa perkara lagi yang berkait dengan hal ini. Misalnya tersebut dalam misalnya dia sebut sini, ini saya tip-tip lah ni. Disebut wa fil jannati baitun yuqalu lahu baitul hamd. Dalam syurga ni ada sebuah rumah, dalam syurga ni ada sebuah mahligai yang disebut sebagai mahligal hamd. Ada. Khussa lil ladina yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra wa yasiruna ala murri al qada'. وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata waladul 'abdi, qala Allah Ta'ala li malaikatihi, qabattum walada 'abdi?" Fayaqulu, "Na'am." Fayaqulu, "Qabattum samarata fuadi?" Fayaqulun, "Na'am." Fayaqul, "Madza qala 'abdi?" Fayaqulun, "Hamadaka wastarja'a." Fayaqulu Allah Ta'ala, "Ubnu li'abdi baitan fil jannah wa summuhu baital hamd." Dalam syurga ada disebut dalam hadis, ada sebuah rumah, nama dia rumah hamd. Rumah tu dikhususkan kepada orang yang sentiasa puji Allah dengan makna, bukan puji pada lafaz, puji pada makna. Kita akan jelaskan apa makna puji pada makna. Mana puji yang diserta dengan istihzar, penghayatan dia, bukan puji sepuluh dia sebut begitu. Ni puji dengan penuh kefahaman. Seperti mana sahabat puji mati dalam medan perang, sahabat puji tak tidur malam. Itu nilai alhamdulillah para sahabat mati dalam medan perang. Nilai alhamdulillah sahabat sanggup mati kerana Allah. Itu lagu bukan puji mengatik saja-saja, tidak ni. Jadi dikhususkan kepada orang yang puji Allah fi sarra'i wad dharra, ketika senang dan ketika susah. Dan mereka tabah wa yasbiruna ala murril qada, dan mereka tabah menempuh kepahitan keputusan Allah atas dunia ini. Dia menerima qada dan takdir Allah dengan redha. Ala murril qada, kepahitan ketentuan Allah dia terima dengan hati yang terbuka. Imam Tirmizi dengan sanad hasan telah meriwayatkan satu hadis daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata beliau, kata Abi Musa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Ini hadirat boleh tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada ni hadis ni. Syarah dia boleh tengok situlah, kita nak sebut ringkas saja. Apabila mati anak seseorang hamba Allah, apabila mati seseorang anak hamba Allah, Allah berkata kepada malaikat dia lah, malaikat yang mengambil nyawa, malakul maut, Allah kata, "Engkau telah mencabut nyawa anak hamba-Ku?" Allah tanya. Padahal Allah yang perintahnya. Maka mereka menjawab, fayaqulun. Sebab tu ulama kata malakul maut ni tidak seorang, sebab tu sekali mati 2000. Fayaqulun. Mereka pun jawab, siapa tu malakul maut tu? Bukan malaikat bagi projek ni, malakul maut. Lama. Dia kata, ya, memang saya ambil. Kami ambil. Lalu Allah bertanya lagi, engkau telah ambil buah hati hamba-Ku. Buah hati lah tamarfu fuadi. Mana buah hati hamba? Anak ke buah hati kita. Qurratu a'yun, penyejuk hati. Mengikat kasih antara suami isteri itu, anak itu mana buah hati kita. Mengambil hati. Mereka jawab, iya. Lalu Allah berkata lagi, Allah bertanya lagi, "Madza qala 'abdi?" Hamba-Ku, apa yang hamba-Ku kata bila kamu ambil nyawa anak dia? Dia kata gapo. Ini Allah minta laporan. Allah Maha tahu, cuma dia noyak dalam sistem pemerintah dia. Bila mu ambil anak ni, ambil di mana mati, tak kira lah aksiden ke apa asal mati. Hak tu kaedah cara mati ni, yang mati hakikat tercabut nyawa. Allah siapa ada ajal mati lah, tak kira dalam bentuk apa pun. Apa hamba aku kata bila kamu ambil anak dia? Lalu malakul maut jawab, hamadaka wastarja'a. Bila anak dia mati, dia kata alhamdulillah, nahmadullah. Ikutlah apa saja yang menunjukkan bahawa segala pujian bagi Allah. Lepas tu wastarja'a, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perempuan pun raji'un juga, jangan dipakai raji'un itu. Aku sunnah dia begitu. Saya dulu lama juga tak amal gitu, di sekolah masa kita ngaji kelah harap. Ustaz kata perempuan raji'in, padahal kita ngaji jatuh juga. Enggak juga. Bila kita ngaji lepas hari itu, tak tu. Ustaz lah kita siapa dia kata, kalau perempuan kata raji'in, maka itu orang pakar masa sekolah ni. Bila ngaji, raji'in pun muzakkar juga.
Dia kena ikut atau assalamualaikum perempuan, assalamualaikum, tak sedut assalamualaikum. Nah, itu tidak sunnah gitu. Sunnah Nabi ni kita ikut atau termasuk belaka lillah wala. Jadi malaikat tu kata dia masa bila anak dia mati, dia puji hamadaka wastarja'a. Dia puji, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, binalah, buatlah untuk hamba-Ku itu sebuah rumah di dalam surga, dan namakan rumah itu Baitul Hamdi, rumah kepujian. Ambil nama, bui anugerah kepada dia. Ini adalah bahasa hamidallah. Orang ni, hamba dia puji Allah ketika apa? Ketika darra, ketika susah. Sebenarnya hal ni banyak hadis berkenaan dengan sebenarnya. Banyak hadis. Banyak hadis. Maka lantaran itu, bila berlaku kematian, tak ada lah kita kata anak ni sayang lah, setengah orang gila anak-anak. Setengah ibu tu yang mati ketika anak kecil dah 40 siapa kita istilah kita gila ngiai kan. Nah, gila ngiai. Kesian kita tengok. Itu mungkin kelemahan diri dia, jadi gila. Gila bermusik, tidak gila sama. Terus setengah tu naknya ikatkan anak dengan ibu, dengan ayah. Mana kalau mak tu lemah-lemah jatuh makan dia mati, tikah tak lama dengan anak dia mati. Anak ayahnya berat. Dalam keadaan itu dia masih lagi tidak hilang fokus dia masih lagi kata alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kabar molek tu dalam keadaan itu boleh kata begitu. As-sabru fi as-sadamatil ula. Sabar ni ketika berlaku kis waktu paling sabar, dia klik di rumah punya nasi sepinggan, tak angin sabar dah tu masa kis tu berlaku fi as-sadamatil ula, ketika tu maka dia kata lagi, maka dia dapat dengar tu sebuah rumah, sebuah baligai yang disebut sebagai Baitul Hamd. Ini kelebihan alhamdulillah. Maknanya besar. Kenapa? Kerana alhamdulillah itu dia mengandungi makna tadi. Ni dia bawah tu sebenarnya. Kita nak tengok kesimpulan Ibn Taymiyah cukup baik. Ulama kata memang baik kesimpulan dia. Dia buat simpulan terhadap hadis. Jadi hamba yang puji Allah yang masih lagi tidak hilang fokus dia kepada Allah ketika susah darurat ni, ketika yang sangat susah, maka dia dapat kelebihan itu. Cuma kita tak faham lah. Jadi dengan kata begitu, apakah sezahir itu maknanya? Bila anak mati kata alhamdulillah, nak ketelah dia, tak saya lah anak dia mau nak kata alhamdulillah, ketelah apa? Begitu ke maksudnya? Tidak. Ni dia dapat dengan kata alhamdulillah tu ni saya sebut nak supaya alhamdulillah kok siapa kata tamlaul mizan, apa yang dipahami oleh ulama ni? Kata Ibn Taymiyah, dia kata, ni saya sebut ni olah apa juga, cuma ni dia ni kita tengok lebih nampak lebih itu lebih menarik. Dia kata berkenaan dengan hadis ni, dia kata orang yang kata alhamdulillah ketika susah tu, contohnya dalam hadis ni adalah ketika anak mati tu, dia sebenarnya dia menyedari dua perkara penting ketika dia kata alhamdulillah. Sama ada dia boleh sebut atau tidak sebut, hakikatnya kelebihan dua perkara pada sebutan, pada makna alhamdulillah tu, itulah yang melayakkan dia dapat Baitul Hamd. Yang pertama, hamba tadi ini dalam huraian. Yang pertama ni, hamba tadi dapat kelebihan itu kerana bila dia sebut alhamdulillah tu, dia dua perkara yang menjadi fokus dia, yang menjadi kesedaran, keinsafan dia masa dia sebut. Yang pertama, ilmul amd ataupun alimal amd bi anna Allah subhanahu mustawjibun dzalik mustahaqqun lahu bi nafsihi fa innahu ahsana kull syai' khalq wa atqana kull syai' wa huwa al-alimul hakim al-khabirur rahim. Hamba itu dia yakin dengan penuh sedar bahawa Allah lah yang buat jadi kita. Allah buat, Allah jadi kita. Memang Allah sengaja buat, dia sedar. Dan Allah berhak buat gitu kerana nyawa itu milik dia. Allah berhak, dia mari dia tak gitu. Maka Allah bila dia buat sesuatu, dia buat yang terbaik. Dia husnuzan kepada Allah. Dan bila dia buat sesuatu, kemah cara dia bertindak itu.
Dialah Tuhan yang maha tahu, maha bijaksana, sangat mengetahui, sangat kasih belas kepada hamba dia. Dia mari sifat. Itu makna hamd yang pertama. Lebih tajam daripada mana tadi. Hak mula-mula kita sebut at-tanzih tadi. Lebih tajam lagi makna. Hak sebut kita kata ada dua makna itulah. Mengisbatkan sifat-sifat yang sempurna kepada Allah. Jadi hak ni kita lebih nampak. Lebih nampak. Makna yang kedua, yang tersirat dalam sanubari hamba yang menyebut alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi, tersirat satu perkara yang kedua, dia menyedari dengan yakin ilmuhu bi anna ikhtiyar Allah li 'abdihi al-mu'min khairun min ikhtiyarihi li nafsihi, kama rawa Muslim fi sahih wa ghayruhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsi bi yadihi la yaqdi Allah lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Hamba itu menyadari bahawa apa yang Allah pilih untuk berlaku kepada hamba dia itu adalah yang terbaik, lebih baik daripada pilihan hamba itu sendiri. Dia yakin itu. Allah pilih nak mematikan anak kita. Pilihan kita paksa anak kita mati. Dia letak, dia kata pilihan Allah itu lebih baik untuk diri dia. Dia mari perasaan lagi. Ini juga husnuzan. Tapi makna dia tu tak ada langsung dalam keadaan apa sekali pun tak ada su'uzan kepada Allah itu. Seperti dia faham lagu. Faham hak ni samalah seperti suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahih dia dan orang lain dalam kitab-kitab lain, yang mana hadis itu berbunyi, Nabi kata, demi Tuhan, walladhi nafsi biyadi, demi Tuhan yang nyawaku berada dalam genggaman, Allah tidak mengqada'kan, Allah tidak memutuskan bagi orang mukmin itu apa-apa keputusan, melainkan itu ada kebaikan kepada orang mukmin, lebih baik daripada orang mukmin nak sendiri, walaupun nampak zahirnya kemalangan, nampak zahirnya kematian, tetapi Allah dia akan qadakan yang terbaik untuk orang mukmin. Jadi perkara itu Nabi kata perkara itu tidak berlaku kecuali kepada orang mukmin sahaja. Setiap apa yang berlaku atas kita sebenarnya baik kalau kita mukmin. Kalau syaratnya mukmin, semua yang berlaku jadi baiklah. Semua jadi positiflah kalau kita ni mukmin. Lagu mana? Orang mukmin ni sifat dia. Sebab tu kita kata jadi baik tu. Sebabnya gini, Nabi kata, orang mukmin tu bila ditimpa kesusahan, sarra dia bila dia mendapat kesenangan, asabathu sarra mendapat kesenangan daripada Allah, syakara, dia kata alhamdulillah, dia bersyukur. Cuma syakara bersyukur sini ni adalah huraian dia dalam konteks ni. Bersyukur makna kita kata alhamdulillah, dia bersyukur, itu baik untuk dia, boleh pahala pula dia bersyukur ni, maka boleh pahala. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa kesusahan, malapetaka, bencana dan sebagainya, dia sabar. Dia sabar dalam konteks sabar yang seperti mana kita faham tu. Dia sabar, maka itu baik untuk dia. Orang yang tadi itu hak boleh baitul hamd kerana sabar itulah. Sebab tu ulama kata, Imam Nawawi kata, pada kalimah alhamdulillah itu berlindung, bernaung di bawah alhamdulillah itu 1000 sifat-sifat mahmudah. Pada alhamdulillah itu sendiri, kalau kita faham dia molek. Tu nak suruh nampak tu apa sampai tamlaul mizan tu. Alhamdulillah sampai memenuhi timbangan tu apa. Hakikat dia ni menyentuh usul agama. Hadis ni dibawa oleh Imam Nawawi ni. Kerana kita mengaji mata arba'in, sebenarnya kita belajar usul agama sebenarnya. Inilah usul dia. Alhamdulillah itu sendiri. Tauhid. Sabar, maka dia dapat apa? Bukan semata-mata kata alhamdulillah, tidak. Tidak kata alhamdulillah semata-mata kita. Dia ada makna tu di sebalik itu. Jadi
komentar lagi daripada Ibn Taimiyah. Dia kata bila seseorang hamba tu faham itu dan dia hayati betul, hak ni nak suruh boleh, dia tidak mahu, dia kena latih ni. Dia sebut sini. Bila kita kata alhamdulillah, kita kena hadirkan makna alhamdulillah, maknanya kita terima segala keputusan Allah. Kita terima segala keputusan Allah. Kita terima bahawa apa yang Allah qadar pada kita itulah yang terbaik. Sama ada kita tahu sebab dia ataupun kita tidak tahu, itu bukan persoalan. Tapi kita yakin inilah yang paling keimanan, inilah iman. Sebab tu setengah ulama kata ham dengan iman hak tu ada juga kata tu. Iman itu. Dalam keadaan apa pun tetap Allah, Allah, Allah. Dia pergi situ. Dia pergi situ lagi. Itu maksud as-sama itu. Kita kembalikan kepada Allah semua apa yang berlaku. Baik, alhamdulillah. Tak baik, kita kata alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sabar. Maknanya benda itu menjurus kepada angkat kepada Allah yang baik dan yang buruk. Jadi orang mukmin semua lagu tu, sebab tu dia dapat kelebihan. Itu maksud alhamdulillah tu, bukan semata-mata alhamdulillah yang disebut saja pada zahir lidah, tidak. Tapi dia ada makna yang tersirat di sebalik itu yang difahami oleh orang yang menyebutkan. Itulah jadi ham, iaitu hebat. Sebab Nabi kata lah, Abu Bakar ni iman Abu Bakar, kau nak iman dengan umat seluruhnya, tak ada lagi iman Abu Bakar. Apa ni iman Abu Bakar? Dia mengaji lagu lain dengan Nabi ni. Kau Nabi ajar lagu lain dia. Hak ajar kita ni semua obat kan ada tidak berkualiti, ada berkualiti. Jadi hak we not special pada awak. Apa lagu ni? Ada nilai iman dia tu, dia kait dengan amalan. Amalan Abu Bakar, sebab tu kena buat kajian lah lagu mana amalan Abu Bakar sampai iman dia tu. Kalau nak iman dengan iman seluruh umat ini tak ada lagi beratnya iman Abu Bakar. Sebab tu Abu Bakar bila buat harta 100% Nabi terima, ada dengan power dia tu. Tapi kalau sahabat lain, setengah sahabat bagi 50% harta, Nabi tak terima. Nabi takut klik jadi tak nyawa tidur. Sebab iman tak sampai tahap tu lagi. Tu cara Nabi SAW. Sebab dia tak boleh nak tiru-tiru dia jadi macam demam, tak lama demam, tak berubah klik. Rumah gitu rumah lah. Tak suruh tebal lah kalau gitu, tak suruh tebal. Maknanya nak boleh tu, dia nak pelkat seluruh harta 100% bawa dengan 12 hari. Kan ada pertanyaan, nah pandak itu, pernah pandak itu, nak boleh lagu tu, sebab apa ni? Amalan. Sebab tu ahli sunnah kata amalan ni, dia ada kaitan dengan iman. Tidak seperti murji'ah. Murji'ah kata tak, ku ke mana ku, iman ni keyakinan itu saja, tak kait dengan amalan sekarang. Curi lebih mana iman itu satu. Itu pokok murji'ah. Ahli sunnah tidak. Ahli sunnah wal jamaah, salaful ummah, salafus salih kita dia faham lagu lah. Itulah beberapa perkara yang kita ambil sikit lagi. Sabit wa sabata fi fadl al-hamd, dia banyak ni saya nak petik-petik wa sabata fi fadl al-hamd ma rawahu wa sabata fi fadl al-hamd ma rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu dhikri la ilaha illallah wa afdalu ad-du'a alhamdulillah. Sabit dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi kelebihan alhamdulillah. Ibnu Majah juga meriwayatkan. Semuanya riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Nabi kata alhamdulillah. Afdalud du'a alhamdulillah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan pujian kepada Allah itu dengan ungkapan alhamdulillah itu afdalud du'a, selebih-lebih doa. Yang mana alhamdulillah itu sebenarnya dia merupakan pujian kepada Allah yang disertakan dengan rasa kasih kepada Allah. Ya, jadi ada orang tanya Ibnu Uyainah, lagu mana dia kata? Lagu mana alhamdulillah tu doa aku? Mana tak faham? Siapa kita Arab pun tak faham. Ada dia tanya Uyainah, Ibnu Uyainah.
Ada orang tanya dia, mana tu alhamdulillah tu doa. Ingat ada sejarah Sayyidina Umar ketika hujan tak turun, orang minta dia pergi semaya sunat istisqa ya. Dia pergi astagfirullah berjajar, lepas tu klik lagi. Tengok Sayyidina Umar. Dia faham balik lah tu. Pergi pada nak pergi semaya sunat istisqa. Tapi dia pergi atas angin. Pakat ikut apa? Masa-masa kata astagfirullahaladzim. Duduk lagi dia. Orang tunggu bila nak semaya ni. Sayyidina Umar kata, mungkin kalau pun kita banyak buat doa, buat dosa, kita minta Allah ampun dosa, dia tahu apa, kata hujan. Dia situ ada makna doa sebenarnya. Doa ni kita nak sesuatu. Punca tersekat nikmat atau pahala tu kerana banyak dosa, maksiat. Kita minta Allah buat. Ada ketika ni lagu tu, Sayyidina Umar pun ada ketika ni semaya ada juga. Istisqa itu. Jadi ringkasnya Ibnu Uyainah kata, alhamdulillah itu dikira doa kerana apa? Mana Ibnu Uyainah dia faham maksud Nabi. Nabi kata afdal doa alhamdulillah, kerana pada kalimah alhamdulillah tu, kalau kita faham alhamdulillah, kita akan mencapai redha Allah sepenuhnya. Kita puji Allah, kita faham bila apa saja Allah buat kita yakin baik. Bahkan pilihan kita tidak sebaik pilihan Allah. Kita yakin kita suka dua makna yang disebut tadi. Bila lagu tu, kita layak mendapat redha Allah, layak mendapat kepujian daripada Allah. Tak payah ni, tak bawa saya kita, dia tahu anak dia, kita jodoh, tak ini, tak anak dia. Mana dia kata, tak rasa nak nikah. Dia kita pun nak minta tak tahu. Tapi dia terima, dia baik, dia terima, dia ketawa gitu ya. Manusia apa lagu tu? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala? Maknanya hamdu ini sabi, merupakan jalan untuk mencapai redha Allah sebenarnya. Kalau kita pergi ke ilmu tasawuf, dia bahaya lah gitu. Kok mana alhamdulillah bersama makam redha tu sebenarnya. Asal tu alhamdulillah, tu makna dia tu gitu. Sebab tu doa yang paling mustajab. Doa yang paling mustajab alhamdulillah itu. Gitulah maknanya ringkasan jawapan daripada Ibnu Uyainah terhadap persoalan yang dikemukakan oleh orang kepada dia. Jadi insya-Allah untuk seterusnya kita akan bincang semula kerana ada lagi beberapa perkara yang menarik yang berkaitan dengan alhamdulillah. Biar kita faham, baik barulah kita nakut alhamdulillah tamlaul mizan itu. Barulah kita nakut. Kalau tidak tak faham lagu mana tamlaul mizan. Kitab ni saya buka juga, saya baru tengok fiqhul apa ni, fiqhul adiyah wal azkar. Ni normal dia hurah dari situ. Pak Nabi sebut dalam hadis-hadis yang berkait dengan zikir, dengan doa tu, dia hurah dari segi baikah dia. Kita nak faham secara mendalam doa-doa Nabi, zikir-zikir Nabi, dia hurah tu. Dia mari pandang-pandang dalam cukup molek. Panjang apabila hangpa sorak dia bahas saja. Kita berhenti setakat itulah, insya-Allah kita akan sambung menghadapi itu sedikit lagi tempat-tempat yang ditekankan oleh Nabi kita kata alhamdulillah berdasarkan kepada hadis-hadis al-mawatinul lati yata'akkadu fiha al-hamd. Tempat-tempat yang Nabi tekankan supaya kita kata alhamdulillah. Mana berapa tempat ada. Jadi berdasarkan semuanya berdasarkan hadis-hadis yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti setakat itu. Insya-Allah kita sambung kita perbincangan itu lagi. Setakat itu, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.